Alright, so kita akan mulakan kelas hari ini. Jadi ini soalan yang cikgu pilih untuk hari ini. Mengkaji masih di tingkat Form 1. Ini masih eksperimen Form 1 dan kamu akan nampak eksperimen ini di menengah atas lagi. Okay? Ini Form 1 bab 3. So, mengkaji tindakan biologi yang memberi gerak balas kepada fizikal yang cergas. Dan penyataan masalah dia, adakah kiraan nadi meningkat apabila aktiviti cergas dilakukan? So, berdasarkan penyataan masalah ini, bila di peringkat menengah atas, biasanya kamu akan disuruh untuk merancang. Tak kisah di aliran sains ke sastra, memang kamu akan ada soalan yang disuruh merancang eksperimen. Biasanya makanya boleh dalam, kalau yang sastra, dalam lingkungan 10 markah. Lepas tu untuk yang aliran sains, 17 markah. So memang markah yang besar. So it's worth to learn. So dari problem statement ni sekarang masalah yang diberi kepada kita ialah, adakah kiraan nadi kita akan meningkat kalau kita menjalankan aktiviti yang cergas? So, dalam otak kita perlu mula brainstorming macam mana saya nak merancang eksperimen ini untuk membuktikan kiraan nadi ini meningkat ke menurun semasa kita buat aktiviti cergas. Okay. So, anybody want to share? Cikgu bagi gambar sebagai stimulan. Kalau tengok gambar ni, kamu ada idea ke tentang eksperimen ini? Macam mana kamu buat? Maybe cikgu kurunkan beberapa keyword dari sini. Adakah kiraan nadi apabila aktiviti cergas dilakukan? So, daripada kita guna aktiviti cergas, we will say jenis aktiviti. Okay. So, aktiviti cergas itu dia satu aspek saja. So, nanti kita nak buat aktiviti yang cergas dan aktiviti yang kurang cergas. So, dalam kata lain, kita akan tukar-tukarkan jenis aktiviti. So, antara dua ni, yang mana yang manipulasi? Jenis aktiviti. Jenis aktiviti manipulasi. Okay, thank you Lydia. So, ni jenis aktiviti betul. So, bila kamu feedback, saya tahu di mana tahap pemahaman kamu. Kalau kamu tak feedback, saya cuma dapat beranggapan everything you don't know. Then I might keep on repeating the same thing and you will feel bored. So, if can, you feedback to me. If you already know, show me that you know already, then we can move fast. Okay, so jenis aktiviti. So we talk about jenis aktiviti, kita akan brainstorm. Okay, apa aktiviti yang saya nak buat nanti? Okay. Contoh, apa aktiviti yang boleh dibuat? Normally kita perlu senaraikan 3 aktiviti. Bagi contoh, aktiviti yang kurang lasak. Suruh pelajar tu duduk setempat. Okay, sit still for 5 minutes. Okay, dan aktiviti yang lasak, berlari. Good. So berlari, running. Dan satu lagi maybe jogging lah. Okay. Jogging. So ada 3 dah manipulasi. Then apa yang kita nak respond? Responding apa yang kita nak catat? Pulse count. Kiraan nadi. Ya, kiraan nadi. Dan apa yang perlu malah dalam aktiviti ini rasanya? Kalau duduk, berjoging, berlari, apa yang perlu sama untuk ketiga-tiga benda ni? Tempo, masa. Aktiviti. Maksudnya kalau duduk, dia perlu duduk
5 minit. Kalau dia berjogging, jogging lah 5 minit. Kalau berlari, berlari lah 5 minit. Okay, anyway, manipulated variables dengan responding yang penting untuk menulis hipotesis. Okay. Sehari itu kita ada bincang pasal hipotesis. Cara menulis hipotesis ialah kita perlukan 3 benda. Okay, so it's good, Dania, you remember. So, pakai MV, RV dengan relationship, hubungan tu. Alright, then kita cuba bina. Last week bukan, hari Selasa, kita ada bincang ada 2 cara untuk menulis hipotesis. If the MV is numeric means number. Then kita boleh guna kaedah semakin. The higher the MV, then the higher or the lower the RV. Okay. So, guna higher, lower. Then, kalau MV dia bukan nombor, it's not numeric, then kita boleh guna kaedah perbandingan, compare to. Okay. So, today's question, soalan hari ini, kita sesuai pakai kaedah yang mana? Higher or comparison? Comparison. Yes, very good. Okay, because jenis aktiviti bukan nombor. So, kita akan pakai kaedah perbandingan. Okay, so cuba guna kaedah perbandingan. Siapa dapat bina ayat ini? Macam mana perbandingan? Contoh yang kita mula dengan macam ni. Apabila berlari, aktiviti berlari selama 5 minit. Okay. Aktiviti berlari. So, berlari ini ialah manipulasi. Okay. Berlari ialah manipulasi. Dan cuba masukkan responding. Menghasilkan. Dan masukkan RV, kiraan nadi yang lebih tinggi ke rendah. Aktiviti berlari ini ialah MV. Menghasilkan kiraan nadi ialah RV. Yang lebih Tinggi. Yes. Dan berbanding aktiviti duduk. So, nampak tak? Masa kita guna kaedah perbandingan, kita sebenarnya perlu menyatakan MV pertama, MV kedua dan MV yang ketiga. Semua MV perlu dinyatakan. Maksudnya aktiviti duduk dan jogging. Untuk kes perbandingan, kita perlu nyatakan MV dia keluar. MV 1, MV 2, MV yang ketiga. Semua perlu dinyatakan. So, ayat macam ni, dia boleh score hipotesis dengan markah penuh. MV ada, RV ada, and then the relationship is lebih tinggi. Okay, so it's higher. So, itu ialah cara untuk menulis hipotesis lah. Okay, then let's take another question. Saya dismiss first. Ibu ambil satu lagi soalan. So, form 1 bab 3 eksperimen saya rasa satu saja. Okay, let's talk about this one. Ini sudah masuk form 1 bab 4 pembiakan. Soalan ini cikgu ambil gambar sebagai stimulan. Actually, gambar adalah kaedah yang bagus untuk kita mengingat eksperimen dengan lebih mudah. Kalau kamu tengok gambar, kamu tahu, oh ini saya pernah buat. Dan kamu boleh score soalan itu dengan lebih mudah lah. Right. So get a look on this question.
Penyertaan masalah. So, kita merancang eksperimen. Kita merancang mahu membuat eksperimen apabila ada satu masalah datang. Then the scientist will start to carry out the research. So now the problem here is, what is the conditions required for a seed to germinate? So apakah situasi, keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih? So, apakah keadaan yang diperlukan untuk pencambahan biji benih? So, kita tengok gambar untuk dapatkan idea. Set A, B, C, D. Set A ni, kaji dulu. Adakah dia akan bercambah? What do you think? Yes. Yes. Right. Then how about B? No. Why? Tak ada air. Yes, dry means no water. Okay. This shows that water is needed. So, apakah syarat yang diperlukan untuk percambahan? So now we know one of the answer will be water. Okay. How about C? C boleh bercambah kah? So, clue-nya untuk C ialah minyak. Minyak ni dia menghalang. Okay. Dia menghalang, prevent the air from entering the test tube. So, dia menghalang udara, menghalang oksigen. Okay. So, bila dia menghalang udara ataupun oksigen daripada masuk test tube, maka dia akan menghalang percambahan biji benih. Okay. Dalam sini dia guna boiling water. Okay. Kenapa mau didihkan air dulu? Bila air mendidih, the water is moving by convection current. Air di dalam cerek itu dia bergelora macam ni kan, turun naik. Bila dia bergerak begitu, dia akan menyingkirkan oksigen di dalam air. Okay. So in the end nanti dalam test tube itu tak ada oksigen. So no oxygen. Okay, so this shows that another condition for the germination of seed will be oxygen. Then the last one, D. Rasanya ni bercambah tak? Tanya? Yeah, no. Your answer is right. No. Okay. The hint here is about the refrigerator. Peti sejuk. So, peti sejuk tak ada kaitan dengan cahaya, Dania. Peti sejuk ada kaitan dengan satu faktor. Apa faktor tu? Cuba connect peti sejuk. Sejuk. So, ini faktor apa? Yes, very good. So, means that the temperature in set D is not suitable. Okay, dia tak sesuai. Itu sebabnya dia tak nak bercambah. So, faktor yang ketiga ialah suhu. Temperature. Suitable temperature. Biasanya suhu bilik. Room temperature will be around 25. And then suhu badan kita lagi tinggi, 37. So maksudnya 3 benar ni diperlukan untuk percambahan biji benih. Okay, so kalau kita sudah tahu 3 ni, then kita boleh mula cari manipulated variables. It will be the presence, kehadiran, okay. The presence of 3 benar ni, the presence of water, ada hadir ke tidak hadir, oxygen, and suitable temperature. Then responding variables. Bila air, oksigen, suhu sesuai, apakah result yang kita boleh nampak? Then there will be the responding variables. Yes, very good. So boleh ambil dari soalan ni. The seed germinate, right? So the germination of seed. Adakah biji benih itu bercambah? Very good.
Germination of seed. Then in this four set, what are the constant? Apa yang perlu sama dalam keempat-empat set ini? Cuba observe dari gambar Raja. Type of seed, madam. The type of seed, very good. A good try. I see that you are getting more confident with this question. Okay, type of seed. So contohnya all of them we use the sunflower seed. Normally we use the green bean, kacang hijau kan. Okay. Or what you can see here is the number of seed also must be constant. 2 biji, 2 biji, 2 biji. Baru tak ada persaingan. Baru adil lah. Okay? So type of seed boleh, number of seed boleh. So banyak faktor. So sekarang kita nak cuba tulis hypothesis. So again, we will use MV, RV, and the relationship. And the second, we need to consider this is which case is it? Okay? Is the MV numeric? No. No, right. So if it is not numeric, then itu bukan case pertama. Then we will use case 2, which is comparison. We will use comparison. So how can you compare? In the presence of suitable presence of MV, which means water, oxygen, suitable temperature. Then the seed will germinate. Seed will germinate. This one is the responding variable. Okay? So presence is the relationship. Okay? So this will be the sentence for hypothesis. Okay? Ini ayat untuk hypothesis.